Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasyid dan simak di dalam masjid, yakni kita melagu-lagukan dengan bernasyid, berirama di dalam masjid. Jadi ini telah dibahas oleh ulama yang mengatakan bahawa dibenarkan mereka itu bersimak ataupun bernasyid ataupun berqasidah ataupun memuji-muji, menyanyi-nyanyi di dalam masjid dengan membawa perkataan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang memuji baginda Rasulullah, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasy-sya'ri hikmatan." Minasy-sya'ri hikmatan. Sesungguhnya daripada syair itu terdapat hikmah. Daripada syair, kerana orang dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang dahulu zaman jahiliyah, mereka itu bersyair dengan syair yang hebat-hebat. Dengan mereka itu kadang-kadang bila mereka bersyair itu terkandung pengajaran-pengajaran, dan dalam syair-syair mereka ada yang mereka melagu-lagukan syair-syair tersebut. Maka sesungguhnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu bata bersama dengan para sahabat, yakni berlaku semasa pembinaan masjid. Lalulah dalam keadaan macam itu mereka pun berwajas ataupun berdendang. Wajas ni berirama. Nanti kata berirama, berdendang dengan kata-katanya, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fansul ansara wal muhajirata. Maka ini di antara kalimah seni kata yang mereka itu berdendang-dendang, berlagu-lagu. Yang ketiga itu mereka membina masjid. Boleh jadi yang mereka tengah menyanyi itu di dalam masjid, dalam masa ketika membina masjid, lalu mereka pun menyanyi-nyanyi. Macam mana nyanyian dia, wallahu a'lam. Tapi hanya disebut Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fansul ansara wal mujahirata. Wahai Tuhan kami, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, tiada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat, maka bantulah golongan ansar dan juga golongan muhajirin. Jadi macam mana bentuk lagu, wallahu a'lam lah. Jadi dalam keadaan macam tu, ketika mereka membina masjid, diangkatnya bata, letaknya bata, angkat-angkat batu, dan Nabi ada bersama dengan para sahabat, mereka menyanyi. Sahabat Nabi menyanyi, mereka pun menyebut, tapi nyanyian tadi dengan nyanyian yang baik seni katanya. Seperti mengatakan tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, dia sebut, tolonglah golongan Ansar dan juga golongan Muhajirin. Lalulah mereka menyebut nama Allah, mereka memuji dan mereka memberi nasihat dalam lagu-lagu mereka. Kadang-kadang lagu-lagu ini ada kebaikan, seperti lagu Sepohon Kayu, daunnya ribut, berbagai contoh. Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang? Maknanya. Jadi seni kata yang baik. Maka ini pernah berlaku kepada para sahabat, mereka menyanyi-nyanyi, mereka berwajas. Jadi arti kata mereka itu berdendang, mereka itu berirama. Yang mana irama-irama itu mereka ambil daripada syair-syair yang terkenal. Macam-macamlah syair. Saya tak ingat dah syair, tapi ada satu syair disebut walailin kal maujil bahri arqasulahu alayya bi anwa'i humumi liyabtali. Ini di antara syair-syair dah. Apabila malam telah melapuhkan tirainya, alayya bi anwa'i humumi, maka atas diri aku ini dengan pelbagai-bagai duka cita.
yang telah menguji ke atas diri aku. Lalu ini syair-syair yang mereka baca, syair-syair yang apa ni, yang hebat-hebat, yang terkenal. Jadi dalam keadaan macam tu, mereka pun mereka pun menyanyi yang dipanggil dengan qasidah rajas. Dan juga dia kata yang mana syair-syair mereka ni kita panggil rima akhir tu sama. Bunyi akhir tu sama saja, belakang tu sama saja dia punya seni kata dia. Kalau A belakang, kalau E belakang dalam keadaan itu. Ini. Maka inilah yang dipanggil mereka itu menyanyi dalam keadaan berwajas, berdendang, berirama, yang mana ketika duduk di dalam masjid dan mereka itu menyanyi ketika di dalam masjid. Maka ini menunjukkan diharuskan, boleh. Dan ketika mereka menyanyi itu, ketika itu Rasulullah ada. Kalau tidak dibenarkan, saya Rasulullah akan larang, jangan kamu menyanyi ini dalam masjid, sebagai contoh. Ini dalam masjid tidak boleh menyanyi, sebagai contoh. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Bahkan benda itu menghiburkan hati Nabi apabila para sahabat berirama, berdendang, bernyanyi, berqasidah, dengan memberi nasihat secara lagu-lagu ini, secara berirama ini, menunjukkan bahawa perkara itu dibenarkan. Daripada Salmah ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu, katanya, kami keluar bersama Nabi SAW menuju ke Khaybar. Ada satu tempat yang kadang-kadang yang dikenal dengan Khaybar. Khaybar, sedang kami berjalan pada waktu malam, maka berkata seorang lelaki, yakni pejuang daripada kaum kami, kepada Amir ibnu Aqwa, tidakkah engkau ingin memperdengarkan kepada kami sebisa syairmu? Kamu tidak mahu ke membaca syair yang telah dikarang oleh kamu kepada kami? Amir adalah seorang penyair, maka dia turun daripada tunggangannya dengan mendendangkan kepada kami. Lalu mereka pun turun. Yang menyanyi itu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang disebut dalam hadis ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat aku ini seperti bintang. Kalau kamu ikut mana-mana sahabat aku, nascaya kamu akan dapat petunjuk. Maka sahabat Nabi ini yang dia naik tunggangan, orang kata, wahai Amir, kamu tidak mahu ke mendendangkan syair yang telah kamu karang untuk kami? Lalulah Amir tadi, Ibnu Aqwa tadi pun turun daripada tunggangannya, lalu mendendangkan lagu tadi dalam kepada para sahabat. Lalu dia berkata, minta maaf, saya tidak tahu macam mana lagu ni, hanya kita baca saja. Allahumma laula anta ma ihtadaina wala tusaddiquna wala salaina waghfir fida'alaka maqtabaina wasabbit aqdama illa qaina wa alqaina sakinatan alaina inna idza sayha bina ataina wa bisyahil awwalu alaina. Belakang. Ini dia panggil dia panggil dia punya rima akhir itu sama. Maka ini yang dinyanyikan oleh para sahabat. Ketika orang kata, wahai Amir, syair-syair yang kamu tulis itu kamu tak mau mendendangkan kepada kami. Sahabat Nabi ini terus turun daripada kuda dia ataupun unta dia, hanya disebut di sini tunggangan dia. Boleh jadi unta, boleh jadi kuda, ataupun binatang yang lain, belum tentu. Wallahu a'lam. Dia pun turun. Bila turun, dia pun menyanyi-nyanyi, membaca syairnya. Bukan baca biasa macam saya baca tadi. Allahumma laula anta ma ihtadaina wala tusaddiquna wala salaina. Bukan baca macam tu, tapi baca dengan berlagu-lagu. Kenapa ustaz tahu lagu? Kita tak tahu lagu mana tahu. Macam mana lagu yang dibaca pun tidak tahu, tapi berlagu-lagu dalam keadaan macam tu. Maka maknanya, wahai Tuhan kami, tengok apa yang mereka lagu tu, mereka menyebut nama Allah. Kalaulah tidak kerana-Mu, nascaya kami tidak mendapat hidayah. Ini mereka memuji Allah, mereka menyebut nama Allah, tidak bersedekah dan tidak pula bersolat. Maka ampunilah tebusan-Mu terhadap apa yang di pohon, serta teguhkanlah kaki kami ketika bertemu musuh. Wasabbit aqdama illa qaina, ketika kami berjumpa dengan musuh. Jadi dalam keadaan macam tu, mereka itu menyanyi, bersyair. Syair dengan arti kata memuji Allah, menyebut nama Allah dan mengatakan, ya Allah, kami tidak dapat hidayah kecuali dengan pemberian kamu. Hidayah ini milik Allah. Bukan
Bukan milik manusia, bukan milik Nabi, tapi milik Allah. Hanya Allah Ta'ala memberi Nabi ini pembawa hidayah. Pembawa hidayah. Itu pun Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah, mengatakan bahawa innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasih, dan Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hidayah, dan kerana-Mu ya Allah kami ini mendapat hidayah. Dengan mendapat hidayah kami bersedekah. Kerana-Mu ya Allah kami bersedekah, kami bersembahyang. Maka ampunkanlah kami ini, dan teguhkanlah kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Serubungilah ketenangan ke atas diri kami. Apabila sembahyang berkumandang, kami segera maju. Oleh itu bantulah kami di dalam peperangan. Ini di antara seni kata yang mana mereka itu dalam keadaan menyanyi, dalam keadaan bernasyid, dalam keadaan bersimak. Simak ni macam berqasidah maknanya. Jadi dalam keadaan mereka itu mendendangkan lagu-lagu yang diambil daripada syair-syair. Maka lagu-lagu yang diambil daripada pujian-pujian kepada Nabi, lagu-lagu yang diambil daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya dibolehkan oleh ulama-ulama, terutama ulama-ulama tasawuf, membenarkan dia. Bahkan saya pernah bercakap dengan Syekh Rahimuddin mengenai keadaan orang-orang ahli sufi yang banyak mereka itu bersimak, mereka itu menyanyi-nyanyi, mereka itu berlagu-lagu, mereka itu berqasidah, mereka itu berselawat dengan lagu-lagu yang tertentu. Katanya Syekh Rahimuddin, itu sudah menjadi darah daging ahli-ahli sufi, menghiburkan hatinya dengan membaca qasidah dan sebagainya. Maka sebab itulah biasa dan pernah berlaku para sahabat yang mereka itu menyanyi di dalam masjid dan Nabi tidak melarangnya. Maka ini menunjukkan boleh. Ini menunjukkan boleh. Lepas itu kita buat majlis zikir kita, tempat kita ini kita berqasidah. Sebelum kita buat majlis zikir kita berqasidah, kerana ini ada nas dia yang menunjukkan bahawa ia ini dibenarkan. Bahkan sahabat Nabi sendiri pun yang ahli syair, apabila disuruh mereka itu bersyair, dia turun bersyair. Daripada naik kuda ataupun naik unta boleh jadi, dia turun dan dia berdendang ataupun membaca syair dalam keadaan berlagu. Menunjukkan bahawa para sahabat pun mereka itu bersimak, sama ada di dalam masjid ataupun di luar masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man hadha sa'iq? Qalu Amir ibnu Aqwa. Qala yarhamuhullah. Wa qala rajulun minal qaumi wajabat ya Rasulullah. Wajabat ya Rasulullah laula sana bihi fa asiba. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah pendendang syair itu? Yang nyanyi tadi. Nabi dengar, siapa yang menyanyi tadi? Siapa yang pendendang tadi syair? Lalu mereka jawab, dia adalah Amir ibnu Aqwa. Amir ibnu Aqwa. Jadi Amir ibnu Aqwa ini sahabat Nabi. Baginda pun bersabda, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Lalu Nabi sebut, Nabi mendoakan kepada orang yang bersyair tadi dalam keadaan berlagu-lagu. Sebab itu kalau kita bersyair, kata guru saya, dia kata kalau kita berqasidah memuji Nabi itu sebenarnya sudah termasuk dalam selawat Nabi. Sudah termasuk dalam selawat Nabi. Selain kita baca Allah salli ala Muhammad, kadang-kadang berat lidah kita nak berduduk, kita pegang tasbih Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berat. Tetapi kita berselawat melalui berhibur dengan membaca qasidah. Seperti yang dikarang oleh Abdullah ibnu Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad, dia mengarang kitab Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Dia pun tulis tu. Jadi dia tulis tu, yang ulama-ulama menulis itu salah satu bentuk memuji Nabi. Dan ini diambil oleh para sahabat. Dan sehingga Nabi ini ada seorang yang dia seorang penyair,
dan Nabi letak satu tempat dia, ini tempat dia bersyair. Nama dia Hasan bin Sabit. Maknanya Nabi suka dia bersyair sambil buat tempat ni tempat dia, dan Nabi selalu mendengar dia bersyair. Menunjukkan Nabi suka perkara yang macam itu. Bahkan sahabat Nabi yang bersyair bukan sekadar baca syair biasa, bukan sekadar baca syair itu macam baca berita, tidak. Bukan baca surat biasa, tak, mereka itu membaca dalam keadaan berlagu. Allahumma laula anta ma ihtadaina wala tusaddiquna wala salaina. Nak buat lagu pula lagi. Tapi nak beritahu itu ada lagu-lagunya. Ada lagu-lagunya yang tertentu yang menunjukkan bahawa sahabat Nabi ini suka berlagu. Lalu sahabat Nabi ni berlagu-lagu, dia syair tapi dia berlagu-lagu. Lalu Nabi tanya, man hadza sa'ir? Siapa yang mendendangkan lagu tadi? Siapa yang mendendang? Lalulah qalu Amir ibnu Aqwa. Mereka itu pun menjawab, sahabat Nabi kata, itulah dia Amir ibnu Aqwa. Maka Rasulullah kata, yarhamuhullah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dia. Maknanya Rasulullah mendoakan kepada orang yang bersyair, dalam keadaan bersyair, berlagu-lagu sambil memuji Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu bersyair, memuji wanita, memuji harta, memuji dunia, itu tidak boleh. Tetapi kalau dia bersyair, dia memuji Allah, memuji Rasulullah, memberi nasihat dengan cara berlagu-lagu, maka itu dibenarkan. Bahkan Nabi sendiri mendoakan kepada para sahabat, sehingga Nabi mengatakan, yarhamuhullah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dia. Bermakna itu datangnya doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak bersyair, berqasidah, memuji Nabi, membaca qasidah pula sebagai contoh, kemudian membaca qasidah yang telah dikarang oleh Abdullah Al-Haddad sebagai contoh, ataupun dikarang oleh ulama-ulama yang dahulu, kita pun berlagu-lagu sambil memuji Nabi, maka kita pun termasuk di dalam doa yang Nabi sebut, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dia. Siapa? Orang yang melagu-lagukan, menyanyi-nyanyi, melagu-lagu, melakukan dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan memuji Allah, memberi nasihat, berselawat kepada Nabi, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang lelaki daripada satu kaum, dia berkata, semestinya dia akan mati syahid, wahai Rasulullah. Wajib dia, wahai Rasulullah, dia mati syahid. Bila engkau memberikan kesempatan kepadanya dengan sebab doa kamu, dia ni mati syahid. Boleh jadi syahid dalam perang ataupun syahid dunia, wallahu a'lam. Tapi nak beritahu, orang yang menyanyi-nyanyi tadi dengan memuji Nabi, dengan memuji Allah Ta'ala, dia pasti akan dapat kelebihan. Wajib akan dapat kelebihan. Boleh jadi memang mati syahid betul, ataupun dia akan mendapat kelebihan dengan cara yang macam ini. Sebab itu inilah satu cara nak melembutkan hati. Kita dah faham melembutkan hati adalah satu jalan cara berzikir. Ini tidak dinafikan. Kerana berzikir ini boleh melembutkan hati. Dengan lembut hati, hati jadi tenang. Lalulah disebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir ini menyebabkan hati menjadi tenang. Bila kita berzikir kepada Allah, jadi bila hati tenang menyebabkan hati jadi lembut. Maka zikir adalah satu jalan menyebabkan hati jadi lembut. Dalam waktu yang sama, berqasidah, memuji Nabi, menyanyi-nyanyi, itu pun termasuk dalam satu jalan untuk menyucikan hati ataupun melembutkan hati. Kalau tidak, Nabi akan larang sahabat Nabi. Macam mana Nabi? Entah, bukan saja Nabi tidak larang, bahkan Nabi mendoakan kepada orang yang menyanyi-nyanyi. Orang yang menyanyi-nyanyi, maka demikianlah menyanyi-nyanyi tadi dalam keadaan memuji Allah. Maka banyaklah kalaulah digunakan suara yang merdu itu dalam membaca Al-Quran, itu lebih-lebih lagi. Kerana Nabi bersabda, zayyinu aswatakum bil Quran, hiaslah suara kamu dengan Al-Quran. Maka demikianlah juga dengan bersyair. An-Sa'id bin Musayyab qala ma'a Umaru fil masjidi wa Hasan yurshidu fa falahadahu Umaru ay nazara ilaihi nazaratan inkara. Satunya dari bab nazaratan itu dia panggil maf'ul mutlaq. Jadi ini tu nazaratan inkara. Faqala kuntu unshidu wa fihi man huwa khairu minka. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma iltafata ila Abi Hurairah faqala unshiduka
billahi asma'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala na'am. Daripada Sa'id ibnu Musayyab, beliau berkata, Umar melalui masjid, Umar pun berjalan melintasi masjid, sedang Hasan mendedahkan Sa'id. Biasanya Hasan ini Hasan bin Sabit. Hasan pun mendedahkan Sa'id. Lalu Umar pun memandang ke arahnya. Umar pun pandang. Falahadhahu Umar pun pandang. Dia panggil Umar menggelik. Ataupun Umar pun kelih kepada Hasan bin Sabit tadi. Umar pun memandang, tengok ke arahnya dengan pandangan mengingkarinya. Lalu dalam keadaan nazara ilahi nazratan ingkaran, pandangan yang tidak menyetujui. Dia tak sama pandang dengan suka. Ada orang yang tengok qasidah, dia getu mata semangat. Ada orang mata tak apa setuju. Dia dengar tapi mata tak bersetuju. Maknanya Sayyidina Umar memandang Hasan bin Sabit bersyair dalam keadaan berlaku, bukan bersyair biasa. Kalau bersyair biasa tidak ada masalah. Maknanya mungkin tidak menjadi kesalahan. Walailin kamauji Alqa sululahu, biasa je tak ada. Tapi kalau ada lagu walailin kamauji alqa sululahu, berlagu-lagu. Jadi Sayyidina Umar pun tengok. Jadi Sayyidina Umar tengok pun dalam keadaan nazara ilaihi nazratan inkara. Dia tengok dalam keadaan pandangan ingkar. Pandangan ingkar ni pandangan tidak setuju. Tengok pun sudah tahu memang tidak setuju. Walaupun tidak sebut saya tidak setuju, tidak kata gitu. Tapi sudah cukup dengan pandangan itu, sudah tahu Sayyidina Umar tidak setuju Hasan bin Sabit melagu-lagukan. Ya, kadang-kadang kita ni ada setengahnya tidak setuju. Apa pokok sidah dalam surga ni? Apa berdena-dena dalam masjid ni? Dia tidak faham. Maknanya, lalu dia tidak setuju. Dan perkara ini pernah berlaku. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab dalam keadaan macam tu, dia pandang. Lalu Hasan pun berkata, sebelum ini aku telah mendedahkan syair. Aku telah mendedahkan syair. Dan di situ terdapat insan yang lebih jauh mulia daripada kamu. Yang aku mendendangkan syair itu, kata Hasan bin Sabit itu, aku mendendangkan di hadapan manusia yang sangat mulia. Siapakah yang dimasukkan itu? Yang dimasukkan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yuridu Rasulullah, maf'ulun bih ya. Yuridu Rasulullah, yang dikehendaki oleh Hasan itu adalah Rasulullah. Hayat telah bersyair depan Rasulullah. Kamu dah masa biasa, aku bersyair depan Rasulullah. Orang yang lebih mulia daripada kamu. Itu maknanya kata sampai-sampai lebih kurang. Lepas tu kadang-kadang orang tidak setuju. Saya belajar dengan ulama-ulama. Maknanya bila kita buat qasidah, kita buat qasidah, membawa qasidah ini, kita hanya boleh kata kamu tidak setuju. Kami ini mengambil daripada ulama-ulama yang hebat-hebat. Mereka itu membaca qasidah lebih hebat daripada apa yang kita buat. Mereka itu, ulama-ulama itu, di kalangan mereka ada yang menghafal hadis sampai 100,000 hadis. Dan lima 10 pun tidak sampai. Tengok orang main qasidah pada waktu setuju je. Hadis 10 pun tak cukup. Dia 10,000. Ada sampai 100,000 yang menghafal hadis. Abi Umar Al-Hafiz itu sampai dikenali dengan Al-Hafiz kerana ratus ribu hadis menghafalnya, dengan ulama, dengan tafsirnya, dengan ilmu-ilmu yang lain. Orang-orang ini setuju. Jadi kita membawa qasidah dengan bodena, pegang-pegang kompak itu kita ambil daripada ulama-ulama. Kita ambil daripada ulama-ulama yang lebih hebat. Ratus ribu bukan 10 pun hadis dia, bukan 10 hadis. Lalulah kata Hasan bin Sabit, yang saya bersyair, berlagu-lagu ni, saya bersyair depan orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia, fihi ma huwa khairu minka, orang yang lebih mulia daripada kamu. Yang dimasukkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berpaling kepada Abu Hurairah. Beliau berkata, katanya aku pun berpaling. Ibnu Musayyib kata aku balik. Aku tengok Abu Hurairah pula. Apa respon Abu Hurairah pula? Lalulah dia kata, semoga Allah menjadikan kamu berdendang kerana Allah. Moga-moga kamu menyanyi, berqasidah, biar kerana Allah, kata Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Ini sudah maklum. Para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis.
Para sahabat-sahabat Nabi yang dikasihi oleh Nabi SAW terkenal dengan zuhud dia, terkenal dengan orang yang tekun menghafal hadis, orang yang duduk bersama dengan Nabi, yang dikenali dengan Abu Rahman Ibn Sakhrain namanya, yang Nabi kasih kepada dia. Lalu kata Abu Hurairah, moga-moga orang yang bernasib ini kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Ini respon daripada Abu Hurairah. Tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, jawablah dariku wahai Allah, tegurkanlah dia dengan Jibril. Beliau menjawab, ya benar. Tidakkah kamu mendengar? Semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu berdendang kerana Allah. Tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, jawablah dariku wahai Allah, tegurkanlah dia dengan Jibril. Beliau menjawab, ya benar, betul katanya. Hasan bin Sabit ni, Nabi pernah mengatakan kepada dia, ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit ini dengan Ruhul Qudus. Maknanya kalau Nabi bersama malaikat Jibril yang memberi wahyu, ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini mengatakan bahawa malaikat Jibril. Lalulah dikatakan, tidakkah kamu tidak tahu ke yang Rasulullah memberi pengiktirafan kepada Hasan bin Sabit yang berqasidah ini, sehingga kan Nabi mendoakan kepada dia, mengenai Rasulullah kata, wahai Allah, teguhkanlah dia dengan Jibril. Dia kata, ya betul. Betul, Hasan bin Sabit ini memang Nabi doakan dia. Kenapa memandang dan kadang seolah-olah tidak setuju? Lalulah sahabat-sahabat Nabi yang lain memberitahu mengenai kedudukan Hasan bin Sabit, dan Abu Hurairah pun menyetujui. Lalulah mengatakan bahawa moga-moga dia ini berdendang kerana lagu-lagu berqasidah. Maka kalau sahabat Nabi sendiri pun ada yang mereka itu di dalam masjid, dibolehkan, maka luar masjid pun dibolehkan. Sebab dikatakan mara Umar fil masjid, Sayyidina Umar melalui fil masjid, maknanya dalam masjid. Walaupun terjemah melalui itu melalui masjid, tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, fil masjid maknanya dalam masjid. Sayyidina Umar dalam masjid. Bila Sayyidina Umar lalu dalam masjid, Hasan bin Sabit itu dia qasidah di mana? Dalam masjid. Bukan Sayyidina Umar lalu dalam masjid, Hasan bin Sabit qasidah luar masjid. Bukan. Sayyidina Umar lalu dalam masjid, melihat Hasan bin Sabit berqasidah dalam masjid, bernasyid dalam masjid, berdendangkan syairnya di dalam masjid. Lalu Sayyidina Umar tengok macam tu. Bila dia tengok saja, Hasan bin Sabit perasan seolah-olah Sayyidina Umar ni, seolah-olah pandangan itu pandangan dia panggil nasratan inkar. Lalulah katanya, kuntu unshidu wa fihi ma huwa faiqu minka. Saya bernasyid di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa itu? Yuridu Rasulullah. Yang dimasukkan itu adalah Rasulullah SAW. Lalu saya pun balik kepada Abu Hurairah. Tengok pada Abu Hurairah macam mana tindakan dia. Abu Hurairah mengatakan, moga-moga dia menasyid itu kerana Allah Ta'ala. Tidakkah kamu mendengar mengenai Rasulullah kata kepada Hasan bin Sabit, ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit ini malaikat Jibril. Betul tak? Betul. Ini menunjukkan Hasan bin Sabit ini orang yang didoakan oleh Nabi. Di antara yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit, selalu bersyair memuji Nabi, memuji Allah, memberi nasihat melalui lagu-lagu. Berlaku di dalam masjid. Bahkan ada kenyataan yang mengatakan Rasulullah ada menempatkan satu tempat kepada Hasan bin Sabit di dalam masjid. Ini tempat Hasan bin Sabit bersyair. Ini tempat Hasan bin Sabit begitu menyanyikan lagu-lagu yang dikarang daripada syair-syairnya, ataupun dia berdendang. Kalau kita sekarang ini untuk berqasidah, memuji Nabi, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan itu bukannya di luar masjid, dalam masjid. Dalam masjid, bukannya di luar masjid, di dalam masjid. Ini menunjukkan bahawa boleh kita berqasidah. Jadi pernah berlaku dahulu bila saya pergi di satu tempat masa di Bandar Tarikh dahulu, kita memanglah rasa janggal kalau benda-benda ada popang di dalam masjid. Memang kita pun rasa janggal. Jadi satu hari Allah Ta'ala nak tunjukkan, saya nak pergi masjid lain yang dikenali ada masjid itu ada maulid Nabi.
Jadi masjid itu saya tidak tahu di mana. Banyak sangat masjid dekat-dekat. Lalu saya pun berjalan-jalan. Saya pun rasa inilah masjidnya. Saya pun masuk masjid. Saya tengok bukannya ada kuliah ilmu yang menceritakan bab Nabi. Ada bukannya kuliah ada syarahat-syarahat. Yang adanya main kompas saja. Kuliah lepas maghrib. Lalu saya pun duduk. Bila duduk, mula-mula sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, masing-masing ambil dia punya kompang. Ambil kompang, kita duduk tengah lagi. Tengah lagi yo. Lalu start bum bunyi kompang. Nyanyi kopek lah. Tok Guru seorang. Tok Guru ni sebelum tu saya jumpa di rumah dia. Dia ini pengarang kitab. Pengarang kitab. Dan dia merupakan guru kepada Habib Umar bagi Al-Quran. Dia pengarang kitab. Banyak hadir-hadir. Dia terkenal dengan ulama. Terkenal ulama yang soleh, yang alim. Sangat-sangat alim dia. Saya pun tengok. Saya tengok guru punya dia sama naik. Kejut kita nak terkejut. Dia pun habis lagu atas dia. Satu lagu atas dia. Rupanya waktu itu lepas maghrib tak ada kuliah. Maghrib itu macam kosido kopang gunung. Saya pun masih tu nak heran di kampung saya ini di Malaysia yang saya cintai ini, saya tak pernah dengar lagi lepas maghrib ada kopang. Heran kita macam ketika tak pernah lagi. Lalulah kita pun tengok yang itu tu Habib Sa'ad namanya. Habib Sa'ad ni terkenal dalam Banu Tarikh ini ulama yang hebat. Banyak ilmu-ilmu ada pada dia. Dia bukan sekadar saja menyampaikan ilmu, bahkan mengarang kitab. Dan kitab-kitab dia ini hebat-hebat belaka. Tengok hujah-hujah dalil-dalil dan sebagainya. Kita pun tengok, takkanlah kita nak kata ulama ini salah. Kita berputih kitab kita karang. Maknanya berputih kitab yang kita karang. Tidak ada satu kitab pun yang kita karang. Kalau ada pun photostat berbanyak-banyak kitab. Photostat kitab itu memang banyak. Karang kitab tidak ada. Lalu kita pun tengok, begitulah. Saya tidak tahu mari mana dalil. Dalam hati itu tertanya-tanya, apa dalil berqasidah di dalam masjid ini? Nama masjid itu Masjid Ba'alawi. Apa dalil dia sampai main kompang dalam masjid? Apa dalil dia? Lalu hati saya ini rasa tidak tenang lagi. Wasi-wasi. Lalu saya jumpa dengan sahabat saya pun bagi kitab. Ambil kitab ini kamu baca. Kamu baca. Baca. Lalu saya pun anggut-anggut tak baca-baca pun. Kitab tetap ambil, baca pun tidak. Sehinggalah kita dapat tengok bila berjumpa kitab ini, rupanya ada dalil mengenai mereka itu berqasidah, berdendang, lagu-lagu, menyanyi itu dengan memuji baginda Rasulullah, memuji Allah, memberi nasihat melalui lagu-lagu. Maka inilah dalilnya yang selama ini kadang-kadang ada orang mempertikaikannya. Selama ini ada orang yang mengatakan tidak boleh macam ni. Tetapi ini ada dalil yang membolehkannya. Mengikut kaedah Imam Asy-Syafi'i mengatakan setiap sesuatu itu harus. Kemudian mengikut pada dalil yang menjadi haram itu kalau ada dalil haram. Satu itu harus. Kalau ada dalil yang memberi itu kebaikan, maka itu membawa kepada dibolehkan. An Aisyah radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasani mimbaran fil masjid. Ini tadi yang saya sebut tadi. Tempat itu diletakkan mimbar yaqumu alaihi qa'iman yufakharu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'ayyidu Hasanun bi ruhil qudusi ma nafaha au fakhara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada Hasan mimbar di masjid. Yang saya kata tempat-tempat tadi rupanya ada satu mimbar. Mimbar ini untuk Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini terkenal sahabat Nabi yang pandai bersyair, mempunyai suara yang merdu dan boleh menyanyi lagu-lagu, mensyairkan, melakukan syair-syair yang telah dikarangnya. Lalu oleh kerana Hasan bin Sabit ini dia suka bersyair-syair ataupun berdendang-dendang ataupun berlagu-lagu di dalam masjid, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada Hasan, bagi Hasan mimbar, satu mimbar fil masjid, dalam masjid.
Dia letak di sini fil masjid, di dalam masjid. Dia berdiri, yaqumu alaihi qa'iman, dia pun berdiri untuk bermegah-megah tentang Rasulullah. Bermegah-megah tentang Rasulullah, yakni dia merasa bangga dengan Rasulullah. Dengan arti kata, kita puji Nabi. Inilah yang dikatakan puji-puji Nabi ini dibenarkan. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri memuji Nabi. Apa dalil Allah Ta'ala memuji Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau ini mempunyai akhlak yang baik. Tidakkah itu puji? Itu satu pujian. Izat mempunyai akhlak yang baik, kan puji itu. Dan satu pujian, maka Allah Ta'ala memuji. Allah Ta'ala memuji Nabi. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Kalau Allah Ta'ala memuji Nabi, kenapa kita tidak boleh? Kita kena puji Nabi juga. Lalu puji Nabi ini ada sahabat Nabi, di antaranya Hasan bin Sabit, yufaqaru an Rasulillah. Mereka itu berbangga-bangga tentang Nabi. Yakni mereka rasa bangga dengan Nabi, mereka puji Nabi, mereka naikkan Nabi. Nabi ini orang sangat mulia. Maka ini memang dibenarkan oleh syarak. Sama ada bersyair itu dengan cara berlagu-lagu ataupun berdendang-dendang itu untuk kita nak memuji Nabi, itu memang dibenarkan oleh syarak. Maka dia kata di sini berbangga-bangga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala menegurkan Hasan dengan Roh Kudus. Maknanya Hasan bin Sabit ini dikuatkan, dibantu dengan malaikat Jibril selama mana dia menyebarkan atau dia bermegah-megah dengan Rasulullah, selama mana dia memuji Nabi. Sebab itu kalau majlis itu ada qasidah, ada nyanyian, ada tendangan yang memuji Nabi, majlis itu akan mendapat keberkatan daripada Allah. Sampai-sampai memuji. Lalu Allah Ta'ala, Nabi doa, biarlah dia ini dibantu oleh Rohul Kudus. Bukan jadi Nabi, bukan Rohul Kudus, malaikat Jibril itu wahyu tidak. Dia nak beritahu kedudukan Hasan bin Sabit tadi. Antara kelebihan Hasan bin Sabit, duduk satu mimbar, puji Nabi, puji Nabi, puji Nabi. Kalau demo baru pagi, demo duduk aja. Rasulullah baik sungguh, Rasulullah ini nak cari mana macam Rasulullah. Puji gitu, tak apa. Dapat pahala. Dalam kampung itu memang doa sahabat Rasulullah baik sekali. Bangun pagi sampai ke petang, puji je Nabi. Lepas tu tak cukup dengan tu nyanyi-nyanyi pula. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maknanya kita pun nyanyi-nyanyi. Selagi mana kamu puji Rasulullah, selagi mana kamu berbangga-bangga dengan Rasulullah, kamu akan mendapat keberkatan. Kerana Nabi mendoakan orang yang puji dia. Nabi mendoakan Hasan bin Sabit yang memuji baginda Rasulullah, sehingga kan Rasulullah mengatakan selagi mana dia puji Rasulullah, lagi itulah dia itu dikuatkan bersamanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Al-Allamah Al-Safarini Penghural Manzumatul Adab menyebut dalam riwayat Abu Bakar Ibnu Al-Ambari bahawa ketika Ka'ab bin Zuhair datang di dalam keadaan bertaubat, beliau menyebut qasidahnya yang masyhur, banat su'adu fa qalbi yauma maqbulu mutimmu israha lam yubda maqbulu. Ni pun lagu-lagu gua ni, saya tak tahu lagu macam mana pun tak tahu. Kita baca sendiri kata, wahai banat su'ad, hatiku buntu keringatanmu, tak dapat ku terima meskipun ada lagi kesan tinggalan rumahmu. Ni dia ni ketika dia apa ni, Ka'ab bin Zuhair datang dalam keadaan bertaubat, mereka menyebut qasidah dia. Berqasidah. Ni berlagu ni sebenarnya. Berlagu ni sebenarnya. Jadi dalam keadaan berlagu-lagu dia dalam keadaan macam tu, sehinggalah sampai kepada kata-kata beliau, inna rasula saifun yastaba'u bihi muhinnadun min suyufil hindi maslulu. Sesungguhnya Rasulullah adalah pedang yang menerangi, yang terhunus diperbuat daripada besi hindi. Maknanya besi hindi, besi daripada India. Lalu sampai kepada ayat ni. Lalu ayat ini memuji Nabi. Bila memuji Nabi,
Lalu Rasulullah SAW mencampakkan budak kepada dia. Budak ayat atas ni. Ini bukan qasidah, ini budak saja. Qasidah memuji Nabi. Ini dia panggil budak. Kalau di Yaman dia panggil sal. Kalau kita baca bahasa tu dia panggil rida. Jadi budak-budak ni apa? Budak ni diterjemah dengan selendang. Lalu Nabi pun lekor. Sampai kepada dia memuji Nabi, dia bersyair. Masa tu ibu tambah, dia bersyair. Tiba-tiba sampai dia puji Nabi. Ya Rasulullah, kamulah pedang yang menerangi, kata dia. Dia pun ketika Nabi mendengar, Nabi ambil dia budak, Nabi pun campak bagi pada dia. Muawiyah ingin membayar budak tersebut dengan harga 10,000. Mana budak Nabi? Dah kita ni berapa sen? 10,000. Jawab kan, aku tidak akan berkorban dengan pakaian Rasulullah kepada seseorang pun. Dia bayar 10,000 pun tak mau. Maknanya, apabila Ka'ab meninggal dunia, Muawiyah memutuskan kepada keluarganya sebanyak 20,000. Lalu mengambil budak tersebut kepada mereka. Naknya budak, bila sampai kepada Ka'ab tu meninggal, Muawiyah masa Ka'ab hidup, nak bayar 10,000. Kerana Nabi beri budak pada dia. Siapa yang dapat hadiah pada Nabi sangat beruntung. Dan dia dapat hadiah, dia puji Nabi. Dengan syair dia bertaubat, dia puji Nabi. Lalulah dia pun kata nak bayar 10,000. Dia kata aku tak akan tukar dengan nilai yang hadiah daripada Nabi. Nak tukar dengan duit tak apa. Matilah Ka'ab tadi. Wafat Ka'ab tadi, Muawiyah pun hantar pula pada keluarga 20,000. Lalu dari 20,000 dia pun ambil lah tadi. Kepada keluarganya wang sebanyak 20,000. Lalu mengambil budak tersebut daripada mereka. Sehingga beliau berkata, apa yang terhasil daripada dendangan qasidah Ka'ab ibnu Zuhair radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah dan pemberian budak kepada beliau ialah beberapa perkara yang sunnah. Mana hasil daripada tadi, hasil daripada qasidah tadi yang menyebabkan Rasulullah memberi budak ini menunjukkan apa? Harus mendendangkan syair. Bukan membaca syair lain, mendendangkan syair. Jadi yang kita baca, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya sayyidi ya Rasulullah, kita membaca. An-Nabi sallallahu alaihi, itu sebenarnya syair-syair yang ditulis oleh orang-orang soleh dahulu. Yang telah ditulis di antaranya oleh Abdullah Al-Haddad. Dia tulis syair-syair. Kadang-kadang berbentuk doa, kadang-kadang berbentuk nasihat, kadang-kadang memang terus kepada puji Nabi, kadang-kadang berbentuk munajat kepada Allah, kadang-kadang berbentuk mereka itu memuji Allah, menunjukkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah dengan cara berlagu-lagu. Dengan cara berlagu-lagu. Sama ada berlagu-lagu itu nak berlagu di dalam rumah, di luar masjid ataupun di dalam masjid. Tapi apa yang berlaku kepada sahabat Nabi, di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit di dalam masjid. Dan Nabi setuju tak dia buat dalam masjid? Tak setuju apa? Nabi buat mimbar ke dia? Patutnya saya buat mimbar ke pokok qasidah. Setuju? Kita buat apa-apa petah setinggi sikit pada orang qasidah ni. Maknanya dengan main qasidah di dalam masjid. Ini dalilnya menunjukkan ada nas. Menunjukkan, mengatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi pun mereka berqasidah. Lalu yang kedua mengatakan mendendangkan dengan memperdengarkan syair di dalam masjid itu boleh. Di dalam masjid itu boleh. Berdasar kepada ni. Sehingga kan apa menunjukkan boleh? Siapa Nabi beri hadiah, setuju. Takkan kita setuju beri hadiah? Apa kamu beri hadiah ke dia? Aku tak wahi ke dia beri hadiah. Jangan berlaku itu. Maknanya kerana telah gembira kita suka dia, lalu kita beri hadiah kepada dia. Tak ada arwah dah, saya ini terpegun dengan ustaz, apa yang ustaz sampai. Apa nak beri? Ambil ustaz saya. Beri itu. Maknanya saja nak bagi saja. Menunjukkan setuju. Tak ada. Ustaz, saya dengan ustaz sampai tidur saya. Terima kasih ustaz, saya beri hadiah ke ustaz. Tak berlaku begitu. Lalulah bila mendengar, Nabi mendengar apabila orang tadi bersyair berlagu-lagu, Nabi mencampakkan tu. Sehingga kan orang nak bayar dengan 10,000 pun tak mungkin. Nak khabar besarnya nilaian tadi menganggapkan bahawa penghargaan daripada Rasulullah. Dan ini jelas menunjukkan Rasulullah meradai apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini.
Allah Alam kita sambung akan datang juga. Ini akan datang pun masih lagi membicarakan mengenai mendendang-dendangkan syair itu. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Jadi saya mengharapkan kepada muslimin muslimat yang mendengar kuliah ini tidak lagi menimbul masalah apabila datang ke majlis zikir malam Jumaat, kerana memang tidak ada mendengar suara-suara yang tidak bersetuju mengenai kompang di dalam surah, berqasidah, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini ada dalil nas, bukan satu kitab ini, bahkan banyak kitab-kitab ini, hanya kita belum lagi terbuka. Jadi kalau dia tidak puas hati, dapatkan CD akan datang mengenai pembahasan mengenai berdendang di dalam masjid ini. Kemudian yang keduanya, kita masih lagi membuka mendapat ini bahagian korban pada sesiapa yang ingin masuk korban. Satu bahagian hanya RM400 sahaja. Kemudian yang ketiganya, majlis pertandingan membaca kitab akan diadakan